Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir bersama ahli dan kuasa Masjid Bukit Indah, tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat, datuk datin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, inayah dan kasih sayangnya jualah dapat sama-sama kita dipertemukan pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan amal-amal saleh seumpama ini sebahagian daripada asbab untuk kita kembali mendapat kebaikan di padang mahsyar kelak, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yadilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang mendapat payungan di padang mahsyar adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda serta para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan doa berpanjangan bagi seluruh kaum muslimin yang berada di Syria maupun di Palestin, Yaman, di Kashmir, di Xinjiang, di Afghanistan, di seluruh dunia, agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kekuatan kepada mereka. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam suasana kita menempuh ujian kehidupan, dalam suasana kita berada di ambang Ramadan, agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita kekuatan insya-Allah. Muslimin, muslimat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kita berada di tahun baru dan kita juga berada di ambang bulan Rejab dan juga Syaban dan juga Ramadan. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala berpanjangkan umur kita menghampiri dengan benda-benda yang baik, maka benda itu ataupun menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala inginkan kebaikan buat seseorang itu. Barang siapa yang Allah nakkan kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan dia melakukan ketaatan. Jadi subhanallah, makin lama makin kita meningkat usia, artinya makin lama makin banyak peluang Allah Ta'ala suruh kita buat taat. Jadi menjadi satu kerugian yang amat dahsyat kalau Allah berikan peluang tetapi kita tak hargai peluang tersebut. Kalau kita tengok emas makin lama makin mahal, kerana memang emas memang mahal. Tahun 90-an 1 gram emas harganya RM30 je. Sekarang harga emas dah RM290 dah 1 gram. Maksudnya mahal itu meningkat 10 kali ganda. Siapa yang ada tahun 90-an beli emas untunglah dia. Tapi orang kata, ustaz, nak beli emas RM30 1 gram, masa tu manalah ada duit. Mahal tu RM30 sesaja nak beli emas. Habis tu sekarang ada duit, sekarang pun tak ada duit biasa. Jadi nak cerita ada duit pun biasa, ada duit sikit je beli je. Kalau tak tunggu ada betul susah. Jadi emas naik, harganya naik, umur kita naik, gaji pun naik, pangkat pun naik, harga rumah pun naik. Harga rumah naik sebab apa? Sebab ada faktor-faktornya lah. Jalan mudah, ada hospital, ada kedai makan, ada kedai minyak, ada restoran, ada macam-macam lagi. Maka rumah kat situ harganya naik. Sama juga gaji dan pangkat. Lagi lama kita kerja, lagi tinggi gaji, lagi tinggi pangkat. Ada faktor yang menyebabkan gaji kita tinggi. Sebab lagi lama kita kerja, lagi banyak benda yang kita boleh buat. Kita boleh handle pressure, kita boleh hantar dokumen cepat, less supervision, kita boleh handle lah, senang cerita. Jadi ada nilai yang kita diangkat. Jadi subhanallah, yang paling dikuatiri dan paling sedih sekali, kita nak nilai kita diangkat di sisi manusia di dunia, tetapi kita tak tahu apa nilai yang nak diangkat di sisi Allah.
Umur makin bertambah, tapi tak ada benda yang bertambah darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tadilah emas naik harga dia apa semua. Jadi dalam hidup kita ni tuan-tuan dan puan, perjalanan kita ni semakin lama semakin hampir ke titik kemusnahan. Jadi apa yang patut kita buat adalah apakah cara nak meningkatkan nilai diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di pejabat, kita akan dibayar gaji ikut nilai kita. Kalau konsultan tu ada jenis konsultan sejam 300, ada konsultan sejam 1000. Apa dia bagi nasihat tak tahulah. Tapi sejam sembang dia RM1,000. Kalau di pejabat kerjanya 8 jam, duduk dalam aircon yang sama, keluar dengan masuk ikut pintu yang sama, makan di kafe yang sama, minum teh tarik makcik kantin yang sama. Kerja 8 jam 30 hari, seorang gaji 3,000, seorang gaji 15,000, seorang gaji 25,000. Kenapa gajinya berbeza-beza tuan-tuan dan puan? Kerana nilainya berbeza. Jadi kalau nak dapat gaji yang 3,000, nak gajinya 13,000, dia kena naikkan nilai. Bukan pergi sayang kawan tu, colik dia letak dalam bodi, simpan dalam bonet. Saya lah yang gaji dia sekarang, jadi saya nak gaji 13,000. Tak boleh. Awak naik 13,000 pun kalau awak tak ada skill nak buat kerja ni, awak tak boleh buat. Jadi ceritanya nak kena pergi kursus, nak kena tambah kemahiran, baru ada nilai untuk duduk di posisi itu. Sayang sebuah kali sayang, itu dunia kita beria kursus, beria kita study, ambil degree, ambil master, ambil PhD. Tapi dalam bab dunia kita tidak, bab akhirat kita jarang nak zahirkan dengan kaedah yang lebih dahsyat lagi. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, antara perkara yang meninggikan martabat manusia adalah yang pertama, nilai takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai takut itulah yang menyebabkan kita tinggi di sisi Allah Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut di sisi Allah Ta'ala itu adalah orang yang alim. Alim itu singular, ulama itu plural. Orang yang alim ni artinya orang yang tahu dan takut. Orang yang takut, maksudnya ilmu mesti selari dengan kadar takut. Kalau ada ilmu tapi tak takut, kita tak panggil dia seorang yang alim. Oh, dia ada PhD dalam bidang syariah, Ustaz. PhD dalam bidang syariah, tapi pergi mana-mana pergi dandut macam mana? Pergi dandut dia menikam nombor ekor dia. Jadi benda-benda yang maksiat tu dia buat, menunjukkan dia tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak panggil dia sebagai alim. Orang yang alim mesti ada nilai takut kepada arahan Allah dan larangan Allah. Jadi kita pun tanya balik diri kita ni, macam mana kita nak ukur nilai takut pada Allah? Nilai takut pada Allah akan diukur bergantung kepada sensitifnya kita kepada suruhan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di pejabat, bos kata datang sebelum pukul 9. Kalau tidak, tak ada bonus. Kita akan datang pukul berapa tuan-tuan? 8.30. Sedap 8.30 lah. 9.30. 9.30 kawan kau sendiri, kau jangan datang buat spoil. Kita orang boleh datang 8.30 kau, sebab kau bonus kita semua pisang. Okey. Ni dia datang 9.30, dia ketuk pintu bos. Assalamualaikum bos, baru sampai. Macam maksudnya apa? Maksudnya dia memang cik gaduh dengan bos. Itu bos kata larangan, jangan datang lebih pukul 9. Simple. Kita akan buat ikut arahan bos. Sebab apa? Sebab kita tahu bos pada posisi yang boleh bagi manfaat dan mudarat pada career path kita. Tapi sayang, setiap kali sayang, larangan Allah buat je. Yang mana Allah boleh memberikan kehancuran yang dahsyat, syadidul liqa, perjalanan yang sangat jauh di padang mahsyar. Dia boleh buat dia.
Apa larangan Allah dalam Quran? Banyak tuan. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan gembar-gemburkan aib orang, jangan mengumpat. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan jalan sombong. Wala ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan makan riba. Wala ta'kulu amwalal yatama zulma. Jangan makan harta anak yatim secara zalim. Wala tarkanuna ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan condong kepada kezaliman, kamu akan disembah, kamu akan sambar api neraka. Banyak rupanya wala ni, wala. Jangan. Tapi sebab kita tak tahu nak ambil pusing, jadi kita tak ada senarai pun ayat-ayat jangan di dalam Quran. Jadi dah masuk tahun baru ni tuan-tuan buatlah senarai ayat-ayat yang mengatakan jangan. Sebab kita nak tinggikan nilai kita di sisi Allah. Kita seorang je tahu, dan tak ada siapa pun nak kisah. Macam kita bayar zakat, tak ada siapa nak kisah. Hang bayar, tak bayar, hang seorang je tahu. Mana orang lain nak tahu? Tak ada pusat zakat letak pisau bayar zakat sekarang. Tak ada. Itu hubungan kita dengan Allah. Kita je yang tahu kita bayar ke tidak. Sama juga dengan larangan jangan. Kita seorang je tahu kita buat ke tidak. Jadi nilai yang pertama kata Imam Ghazali, untuk meningkatkan kualiti manusia di sisi Allah Ta'ala, yang pertama sekali nilai takut. Nilai takut. Yang kedua, nilai madu, al-khawfu wal-haya'u. Haya'. Al-haya'u minal iman, kata Nabi. Madu itu sebahagian daripada iman. Ada orang madu ni macam mana tuan-tuan? Dia sedar diri. Kita pinjam kereta member, kita tahu tu kereta orang. Bila kita pulangkan kereta kawan ni, kita pulang macam mana tuan-tuan? Paling kurang minyak back to normal lah. Ini dia pulangkan minyak rapat ke tanah. Bernyala lampu deng. Ini betul-betul dia pokat dengan kawan ni. Itu pagi dia pinjam tadi 3/4 minyak penuh. Pulang tak ada ke rasa nak isi balik. Kita pun heran. Satu, dengan macam-macam ada kat kaki tu, tisu, kacang, cekedis. Dia pinjam tadi ni, dengan saat dia celet bonet tu berdaki, bergabung. Tahulah Malaysia kalah lawan Thailand ni, marah kereta aku ni pasal apa dia? Ada orang meminjam, dia ada rasa malu, nak pulangkan balik ni, kena pulang wasuh dulu lah, kita hantar kat wash dulu ke macam mana, isi minyak penuh. Itu biasa orang meminjam, dia mesti akan ada rasa malu. Sebab apa? Sebab dia akan dipersoalkan terhadap kenderaan yang dia guna tadi. Begitulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa malu itu apabila kita sedar kita sedang meminjam segala nikmat yang Allah ada. Malu kita kerana Allah bagi mata, malu kita Allah bagi telinga, malu kita Allah bagi mulut untuk bercakap, tetapi mata tak pernah, jarang nak melihat benda yang ibadah, telinga jarang nak mendengar benda yang baik-baik, mulut jarang nak bercakap tentang kebesaran Allah, apatah lagi selalu menyebut keburukan manusia. Orang yang asyik cerita buruk manusia, dia lupa dia banyak buruk. Kita sebenarnya kena cerita banyak buruk kita, punya banyak hal. Tapi memang benda yang seronok nak dibuat ni adalah bercerita pasal orang, itu memang seronok. Kalau cerita pasal diri sendiri memang tak seronok. Tuan-tuan, kata Ibn Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kita ni ada 8 panca indera yang Allah akan tanya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pandangan dan penglihatan dan seluruh panca indera akan ditanya. Apa benda panca indera tu? Mata, telinga, mulut, tangan,
kaki, perut, nafsu, akal. 8 areas yang kita nak kena kawal. 8 job scope ni kalau pergi, kalau audit tengok dokumen 1, 2, 3. Kalau nak bagi tu, kalau banyak yang tak settle, menggigil dengan mak audit datang pula, boleh tak esok je. Malam tu tak siap kerja, malam tu tak balik siapkan kerja, audit nak check. Jadi cara kita nak meningkatkan nilai malu di sisi Allah Ta'ala, setiap malam kita kena muhasabah. Adakah aku telah menzahirkan nilai taat pada seluruh bahasa indera yang Allah bagi? Mata hari ini tak pandang Quran lagi. Sebelum tidur tu mesti rasa guilty tu ada. Salah. Kalaulah Allah cabut mata ni, cabut diri nyawa ni malam ni, mata ni ada nilai ibadah, iaitu pandang Quran. Pandang Quran dapat pahala. Pandang Kaabah dapat pahala. Pandang apa lagi dapat pahala? Pandang bukit buka, gunung ganang dapat pahala. Pandang laut dapat pahala. Pandang wajah mak bapak dapat pahala. Tengok je muka mak. Dah kamu kenapa tengok muka mak macam tu? Tak adalah, saja tengok dapat pahala. Nak minta duit ke? Tengok muka mak nak minta duit. Kau jangan macam-macam. Ya? Tengok muka pasangan dapat duit. Dapat duit dah. Dapat pahala. Bahawa aku silap. Ya? Dengan mak dia dapat duit, dengan pasangan dapat pahala. Tapi janganlah nak tengok pasangan dengan pandangan yang paling menggoda tu. Ya? Selalunya macam itulah. Ada tak ada sudah. Lepas ni kena tukar pandangan, tengok kat saya. Janganlah nak mengembalikan pandangan-pandangan ni. First time tengok awak pandang. Menengok suami itu pahala. Tengok pasangan dengan pandangan kasih sayang. Kalau isteri berhias depan suami, suami tengok dia dapat pahala. Lain macam. Suami tengok isteri dengan pandangan sayang, isteri dapat pahala. Punyalah hebat pandangan. Jadi ada benda pandangan ni kalau kita tengok dia dapat pahala. Jadi patutnya zahirkan nilai taat itu. Sebab apa? Sebab Allah akan tanya. Itu je. Tuan mata akan tanya, aku bagi mata, kau buat apa? Macam kita lah, syarikat bagi rumah syarikat, bagi kereta, tolong jaga peran syarikat di Kuala Terengganu ya. Kita balik Terengganu, rumah sendiri, rumah mak. Rumah syarikat, kereta syarikat tak bergerak. Kita duduk rumah mak, kita pun banyak kat rumah mak tu. Tapi selama sebulan kita pun berfikir panjang. Alang-alang syarikat bagi rumah ni, aku buat homestay je lah. Kita buat homestay. Kereta syarikat yang tak bergerak tu, alang-alang bagi enjin panas ni, aku bagi anak aku bawa Grab lah. Dia jadikan cerita depan 6 bulan CEO datang melawat. Dia terlupa nak aku bagi tahu tu rumah tu. CEO kata bila masa pula rumah syarikat dah tukar ni, dikenanga homestay. Dia telefon dah branch manager, apa cerita di Kenanga Homestay? Oh, di Kenanga Homestay, alhamdulillah. Alamak silap, tu rumah syarikat. Orang bagi facilities, dia misuse of that facilities. Allah bagi mata, misuse facilities mata. Apa nak jawab kepada Allah? Memang koyak lah kita nak jawab. Susah. Ya Allah, minta maaf ya Allah. Mata kau bagi tapi Allah Akbar. Itu baru mata pun lama nak jawab. Belum telinga lagi, belum mulut lagi, belum tangan lagi, belum kaki lagi. Kaki lagi lah, berjam-jam kayu bersikap. Ada setengah orang bersukan macam tak ada esok dah. Bersukan, kuat je kayu bersikap. Sehari 3 jam kayu bersikap. Berjogging maraton 42 km maraton. Hiking lagi tak. Bukit mana yang dia tak tawan, semua dia buat. Tapi sayang, masjid tak boleh naik. Anak tangga masjid yang ada 4 butir tu, dia kata tinggi lah. Tapi dia berkayu basikal 3 jam. Kalau dia belah masjid saya tu, dia pusing masjid. Pusing. Bang, kalau abang nak pergi Ampang ke sana, kalau nak pergi ke Gombak ke kiri, ni pusing. Saya memang nak pusing sini. Alhamdulillah lah. Pusing masjid, alhamdulillah. Elok azan maghrib, jumpa jalan ke Ampang. Wah.
Orang gampang pilih betul. Si tuan tak keindah, orang gampang. Terus keluar daripada melawati, tahu jalan. Kalaulah fizikal yang kuat membolehkan manusia datang ke masjid, nescaya kita ni penuh abang sado lah. Abang sado, abang cyclist, abang joggers. Tapi bukan fizikal yang kuat yang boleh membawa manusia ke masjid. Contoh datang ke masjid ni sebab apa? Bukan kaki yang boleh bergerak, tetapi hati yang menggerakkan seluruh panca indera ini. Hati itulah yang telah pun bangun bagi dulu sebelum fizikal dia bangun. Mata tengah tertutup ni, tapi berjalan di tandas. Maksudnya apa? Dia berjalan ke hati lah. Ya? Orang boleh buat sesuatu itu sebab hati dia yang menggerakkan fizikal dia. Bukan fizikal yang kuat tu boleh gerak. Kalau dia tak nak lah. Walaupun dia mampu. Kalau abang sado pertama, kita memang penjarakan sosial sampai bila-bila. Pasal dia ada gempak. Dia ada win. Allah Akbar. Mana boleh sembahyang tepi abang sado tuan-tuan? Pecah gigi. Tak boleh. Sebab dia memang ada gempak. Tapi nak ceritanya jarang. Ada 2-3 orang dia abang sado kat majlis sado dia. Tak ada pula lagi dia abang sado. Mana ke mana? Ada macam ada. Kan tak sebutkan dia marah jadi hak orang dia. Jadi ada beberapa abang sado. Ada tu. Jadi subhanallah, manusia menjadi taat pada Allah kerana kekuatan hati. Sebab tu cerita pasal hati ni, ulama-ulama Islam cukup tazkiyatun nafs, amalan membersihkan hati itu amalan yang selalu dibuat. Sebab apa? Sebab hatilah yang berdiraja kepada seluruh panca indera. Nak boleh menggerakkan mata tengok muka suami, alah hai abang, alah hai, walaupun dah tak ada gigi tak apa, abang lah jaga idaman Malaya saya, abang. Nak tengok suami tak ada gigi dengan pandangan sayang. Itu susah, tapi kena ada hati. Hati yang menyebabkan mata tengok suami. Hatilah yang bangunkan kita bancuh teh tarik yang suami nak tu. Teh tarik satu, baik bang. Itu hati lah. Ya, kalau ikutkan kita memang tak nak buat teh tarik, nampak betul. Baru nak duduk je, nak teh tarik lah, minum lah. Tapi sebab hati yang kuat, nampak suami itu depan, tapi nampak arahan Allah di belakang. Okeylah saya buat. Itu mata hati. Jadi 8 panca indera yang kata Imam Ghazali yang akan ditanya di hadapan Allah Ta'ala esok, yang kita pasti kita tanya. Ini pasti, confirm, soalan confirm. Kalau lagi interview, kau jawab ni. Oh iya ke? Apa background syarikat? CEO dia suka makan apa? Baca tu pasal confirm tanya. Tuan suka apa? CEO tu tak interview tu sebab kita nak lantik senior manager. Jadi mesti ada klik dengan CEO. Suka makan apa? Saya suka makan ikan pati pasal tempoyak. Sama lah kita. Confirm dah kerja. Macam ini interview dengan bos ni memang kena tahu, kena study bos tu. Kalau kita bos kita senior, kita buat kena gaji bos, bukan gaji syarikat sangat. Sebab klik dengan bos memang kita jalan. Pasal senior management kena ikut bos, tak boleh lawan arus. Dia kena ikut bos. Jadi bos apa nak ikut. 8. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, nafsu, akal. Jadi nilai yang kedua yang perlu kita zahirkan dalam hidup kita kalau kita nak naik darjat di sisi Allah Ta'ala, nilai malu. Nilai malu kepada 8 panca indera ini. 2. Nilai yang ketiga, ar-raja. Ar-raja artinya harap. Harap kita pada Allah. Al-khawfu wal-haya'u wal-raja. Takut, malu, harap. Pengharapan kita pada makhluk lagi besar ke, atau pengharapan kita pada Allah lagi besar? Dalam apa juga situasi, kita berusaha itu tidaklah menafikan tawakal kita pada Allah. Kita sakit, kita makan ubat, ya, itu salah satu usaha. Tapi bukanlah ia menafikan konsep tawakal dan harap. Ya, jangan salah sangka pula, saya sakit ustaz, saya tak nak makan ubat, nanti sembuh dah dia. Saya lapar ustaz, saya tak nak makan, nanti kenyang dah dia. Tak boleh. Ya, kalau orang dah hidang nasi ayam, kau lapar makan. Saya nampak nasi ayam ni, saya tengoklah kalau dia boleh gerak masuk melompat dalam perut saya ni, saya tak nak pegang.
Kalau ditakdirkan dia orang lompat, dia lompat. Kalau tidak, tak payah kalau kabut sangat, ambil makanan, makan. Jadi itu konsep tawakal yang salah lah tu. Makanan dah ada tapi dia lapar, tapi dia nak tawakal pada Allah. Saya tak nak makan dengan tangan saya. Saya nak suruh, saya nak Allah Ta'ala yang masuk ke dia. Itu pening. Ya. Jadi harap kita pada Allah Ta'ala ini bila kita berlakunya musibah, sedih, pilu, perit, sakit, selalunya kita akan mengharapkan makhluk untuk menenangkan. Sedangkan itulah isyarat untuk kita bercakap dengan Allah. Cara Tuhan bercakap dengan manusia ni tuan-tuan, dia datangkan ujian. Kalau Tuhan bercakap dengan nabi-nabinya, dia datangkan wahyu. Habis tu bilakah Tuhan nak bercakap dengan kita? Kita je nak bercakap dengan Tuhan. Tuhan bila bercakap dengan kita? Tuhan datangkan ujian. Oh, kita kira kita punya panggilan je kita nak Tuhan dengar. Tuhan bagi panggilan kita tak nak dengar. Mana cantik? Tuhan, Allah datangkan ujian, sakit. Itu tandanya Allah nak beritahu, aku maha penyembuh, ana syafi. Kita pun doa, Allahumma anta syafi, la syifa illa syifa. Ya Allah, kau maha penyembuh, sembuh. Kita cakap dengan dia. Tapi tidak, kita tidak bercakap dengan dia. Kita bercakap dengan makhluk. Allah datangkan sedih, Allah nak bagi tahu apa? Inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan semua orang yang meminta. Cakaplah dengan aku. Tidak, kita bercakap dengan makhluk. Bila Allah nak bercakap, kita bercakap dengan makhluk. Bila kita nak bercakap dengan Allah, kita rasa Allah nak cakap dengan kita. Allah datangkan miskin, meniaga jatuh, meniaga fail, meniaga tak naik, susahlah. Susahlah Ustaz, saya meniaga semua tak jadi, orang ni meniaga jadi je. Itulah bahasa Tuhan, supaya tak jadi itu, supaya kita bercakap dengan dia. Allah datangkan miskin supaya kita bercakap dengan dia, pasal dia maha kaya. Maha kaya. Orang yang kaya sangat ni tuan-tuan, dia tak kisah pun nak bagi duit dia. Dia nak orang datang minta. Ya? Ada satu posisi yang memang dia suruh orang minta, tolonglah minta. Saya ni banyak benda nak kena bagi ni. Kalau kita pergi majlis orang kahwin, yang ada satu section tu, dia tugas dia bagi bunga telur je. Dia punya gusar tu kalau orang tak habis, tak ambil bunga telur dia. Ada berada tu pergi ke lift, tangan lenggang, bang, sekejap. Bagi abang tu, bagi abang. Kelang kabut dia bagi bunga telur. Sebab dia risau kalau dia turun tak ada bunga telur, kalau orang dah habis, bunga telur tak habis. Kalau pukul 3 orang pun dah tak ramai, bunga telur banyak lagi, dia ronda. Abang dah dapat tak bunga telur? Saya dah dapat tadi, ambillah 2-3. Kalau ustaz tak datang Jangan saya bagi hadiah. Kan hadiah wedding ni apa? Hadiah bunga telur. 8 bahulu. 8 bahulu. Buat apa ni Haji? Banyak ni. Dah ustaz pakai makanan nanti masa Ramadan, makan masa sahur. Masa sahur dia suruh makan bahulu dua-dua hari. Jemaah pun kadang-kadang tak beragak. Sampai Ramadan kan dah berbulan dah. Itu orang yang kena bagi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha pemberi. Mintalah. Cuma kita minta, jangan bersangka-sangka. Bila kita bersangka-sangka, memang confirm tak dapat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha kaya, maha pemberi. Dia tak perlukan manusia, tapi dia boleh sangat nak bagi. Sebab dia maha kaya, maha kaya. Tuan-tuan, sifat harap kita pada Allah Ta'ala akan teruji bila kita berhadapan dengan situasi yang tidak kena dengan hati. Kalau kita banyak mengharap pada makhluk, maka nilai value kita rendah. Kita nak tinggikan value, tinggikan harap kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas ni apa yang berlaku? Bentang zadah Allah Akbar. Sakit Allah, bentang zadah Allah. Ngadu dengan dia, cakap kat dia. Sebab Allah Ta'ala sangat dekat. Inni qarib, aku lebih dekat min hablil warid, lebih dekat daripada tulang ni, urat leher ni. Cakaplah dengan aku. Kenapa tak bercakap? Cakaplah. Dia tak perlu bentang zadah sebenarnya. Duduk, ya Allah, susah saja. Kenapa semakin hari semakin sukar untuk aku melakukan sesuatu dalam perniagaan? Asyik nak bungkus tikar saja, ya Allah. Cakap dengan Allah Ta'ala. Itulah nikmat sebenarnya. Kesusahan, kesakitan, keperitan,
yang menyebabkan kita boleh bercakap dengan Allah, kita boleh sujud lama dengan Allah. Itu nikmat. Kebahagiaan, kekayaan, kejayaan yang menyebabkan kita lupa kepada Allah, itu istidraj. Ingat senang ke nak dapat duduk ketika sejadah, ya Allah, susahnya ya Allah. Dia mengharapkan perniagaannya maju. Dia nak tengok kawan, ya Allah, kawan aku perniaganya maju, ya Allah, aku nak maju macam dia. Tapi Allah tak izinkan. Lalu dia di surau dan masjid banyak berdoa. Dia tak nampak itu yang dipanggil nikmat. Yang diharapkan dan duduk kedai untuk maju tu, dia tak sedar yang kawan tu langsung tak ke masjid lah. Sebab apa? Sebab sibuk mereka. Wah, anak mungkin lagi tambah beras, tambah stor, tambah meja, tambah kursi, semua tambah. Jadi dia sibuk. Yang kawan ni niaga tak jadi, dia doa, ya Allah, ya Allah. Dia tak nampak yang ini satu nikmat yang besar. Bahasa Tuhan cakap dengan manusia dia berbeza dengan bahasa manusia. Kalau manusia sayang, dia bagi hadiah. Tetapi kalau Tuhan sayang, dia bagi ujian. Itu bahasa yang perlu kita faham. Bahasa Tuhan yang perlu kita faham. Kalau kita diuji, itu tanda dia sayang. Sebab apa? Testimoninya ada. Siapa testimoninya? Para Nabi. Para Nabi itulah testimoni orang yang Allah paling sayang. Hidup Nabi mana yang hidupnya macam kayangan? Mana ada? Hidup Nabi mana ada hidupnya hebat-hebat, disandu, dipuja? Tidak. Hidupnya penuh merintih pada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana itulah dunia. Hakikat dunia ini adalah untuk bermujahadah mencari akhirat. Ya, kita dalam perjalanan yang sangat jauh, apatah lagi lepas ini lagi dah jauh. Baik, yang terakhir tuan-tuan, yang keempat, al-khawfu wal-raja'u wal-haya'u wal-ta'zim. Ta'zim. Apa maksud ta'zim? Johor jalur ta'zim. Siapa orang Johor sini? Ta'zim apa maksudnya? Semua tak mengaku, semua orang Melaka dia, sebelah aja. Ta'zim itu adalah merasa agung, rasa besarnya Allah Ta'ala. Itu ta'zim. Azim, subhanallah al-azimi wa bihamdihi. Azim, ta'zim itu membesarkan. Itu lafaz proaktif, membesarkan. Apa maksud ta'zim? Membesarkan. Membesarkan apa? Membesarkan semua nikmat yang kita ada. Barulah nilai kita naik di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita mampu appreciate setiap nikmat yang kita ada ni, kita hargai. Baru nilai kita naik. Kalau kita di pejabat, apa yang bos bagi kita pandai hargai, bos akan maintain. Tapi bos bagi dress down, bos bagi boleh buat flexi hour, tapi kita take for granted. Bos suruh dress down, tak payah pakai baju pejabat, tak kisahlah pakai baju apa, yang penting baju pergi pejabat. Dia pakai seluar 3 suku, pakai baju Hawaii. Ini apa ni? Kita nak deal dengan korporat ni, pakailah baju tutur sikit. Memanglah dress down, tapi baju Hawaii lah. Hari-hari rasa macam Hawaii. Bos bagi flexi hour, masuk pukul 8 balik pukul 4, masuk pukul 9 balik pukul 5, masuk pukul 10 balik pukul 6. Tengah hari sampai pukul 12 masuk pukul 1, masuk pukul 1 pukul 2. Tak, dia masuk pukul 8 balik pukul 4. Dia masuk pukul 10 pun balik pukul 4. Keluar pukul 12 masuk pukul 1. Dia keluar pukul 12 masuk pukul 2. Bos kata, maaf, tak payah macam ni. Aku bagi kemudahan dan kau kekal pula syarikat. Jadi setiap nikmat yang Allah bagi, kita kena zahirkan nilai apa? Nilai syukur. Ta'zim akan terzahir bila ada nilai syukur. Syukur itu ukuran kepada ta'zim. Apa juga yang hadir dalam hidup kita, kita ucap apa tuan-tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Haji motor hilang, alhamdulillah. Haji handphone hilang, alhamdulillah. Haji handphone bini pegang, astagfirullah. Pasal banyak rahsia tu, astagfirullahaladzim. Jangan ada buka keluar WhatsApp, jangan buka keluar WhatsApp masjid, jangan buka, ada buka lah. Dia tak boleh. Handphone kalau bini pegang, dia panjang istighfar, astagfirullahaladzim. Banyak cerita. Tapi ada yang gentleman, ada yang memang bagi bini pegang handphone. Itu memang setabik sekali. Saya tanya Haji, berani je bagi bini pegang handphone? Alhamdulillah lah, setakat ni itu handphone pertama, handphone kedua di sini.
Ada 2 handphone. Dia tu pandai nak hidup, dia Ustaz, pandai hidup. Bila bagi handphone, keluar lama pun tak apa. Dia, oh hai, ada lesen. Nah, abang pegang, dia bagi handphone. Dia 3 jam tak balik, tak apa, handphone suami kat sini. Masuk semua, kuliah duha di Masjid Bukit Indah. Isi tengok, Alhamdulillah. Kuliah asar di Masjid Bukit Indah, Alhamdulillah. Ingat suami dia dekat masjid. Bukan di sini lah, tempat lain. Kita melawati lah sini. Tuan-tuan, apabila ujian sampai dalam hidup, maka dia zahirkan nilai syukur, maka itu yang terbaik. Ya? Dalam hidup kita ni, kita kena banyakkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sekecil-kecil nikmat untuk menjemput nikmat yang besar. Tiada jaminan untuk kita bersyukur pada besarnya nikmat kalau kita tidak mampu menghargai kecilnya nikmat di sisi kita. Kita mengharapkan itu, mengharapkan ini, mengharapkan itu, mengharapkan ini. Sedangkan Allah dah bagi dah apa yang kita minta, tapi kita tak berasa. Sebab kita tak pakai mata syukur. Orang yang pakai mata syukur ni, dia akan sentiasa nampak nikmat. Dia pakai mata tu, dia nampak syukur. Syukur alert, syukur, masa sampai. Yang dia kisahkan macam mana aku nak dapat nikmat macam di tangan orang sebelah. Syukur akan hilang bila kita start buat bandingan, comparing. Bila kita compare apa yang kita ada dengan orang sebelah, habis, syukur hilang. Sebab hidup bukan untuk dibanding. Kalau kita banding kekayaan, kejayaan, kehebatan, maka kita tak akan pernah ada rasa syukur. Susah kita nak develop rasa syukur. Sebab bandingan itu menyebabkan kita berada di cerita yang lain. Ya, cerita lain. Orang lain ceritanya lain, orang lain takdirnya lain, orang lain rezekinya lain. Mana boleh nak sama rezeki? Tak. Ada orang duit banyak tapi tak sihat. Ada orang tak ada duit tapi sihat je. Itu rezeki lain. Duit tu dia boleh beli ubat tapi tak boleh beli sihat. Ada orang tak ada duit. Ada orang ada duit tapi tak boleh makan. Dia beli banyak tapi tak boleh makan. Makan haji, makanlah sikit. Tapi ada orang duit tak ada, kalau bawa makan, aku belanja, hang belanja. Terus. Tadi makan nasi putih, ikan goreng, telur dah. Sikit je makan. Ni je lah, cukup lah ni. Ada lah. Hari nanti aku belanja. Kau belanja? Terus. Ada sotong, ada udang, ada ketak, ada kambing. Woi, macam zoo segala dah ni. Tak apalah, kawan nak belanja. Ada selera. 3 pinggan tak habis tu. Tambah lagi. Ini makan buffet ke, makan macam sekali bayar ni. Ini bukan buffet bang, kau makan macam buffet lah. Kalau duit boleh beli makanan, duit tak boleh hadirkan selera makan. Duit boleh beli katil, tapi duit tak boleh beli tidur. Ada orang katil 7,000, tak boleh tidur, terkelip-kelip. Ada orang tak payah katil, dalam kuliah subuh dia tidur. Dah habis belum? Bukan di taman melewati. Duit boleh beli berumah, tapi duit tak boleh mendatangkan bahagia. Duit boleh beli kawan, tapi duit tak boleh beli sahabat. Sahabat yang sejati ni, daripada Johor Bahru dia dengar kawan dia sakit, jom kabul pergi jumpa kawan ke hospital. Itu sahabat sejati. Belajar masa ITM sanggup datang. Beza kawan dengan sahabat. Tuan-tuan, jadi nilai takzim akan terzahir bila kita berjaya melihat kecilnya nikmat itu besar. Ya, maka kalau kita berjaya melihat kecilnya nikmat di tangan kita itu besar, maka begitulah nilai kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala juga tinggi dan besar. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini dapat sama-sama kita bermuhasabah bahawasanya kita ini akhirnya nanti akan pulang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dipersoalkan terhadap semua perkara yang pernah Allah beri, dan untuk mendapat kebaikan yang lebih besar, kejayaan yang lebih besar, iaitu Jannatul Firdaus, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu kelemahan di saya, mohon maaf di atas kekurangan, kasih di atas perhatian dan kemampuan. Aku madza tasma'un, aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh
Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi